salah satu daripada tempat unik dan menarik. Datang dekat sini, seolah-olahnya apa yang dia terfikir adalah madu keluluk. Kita tengok sukros tinggi itu antara kebarangkalian yang mengatakan bahawa madu itu madu yang telah dicampur, madu tiruan. Kelulut ialah lebah tidak bersengat yang boleh dijumpai di kawasan iklim tropika. Terdapat hampir 500 spesies kelulut di seluruh dunia yang menghasilkan madu sama seperti lebah madu. Madu yang dihasilkan pula mempunyai sekurang-kurangnya 10 khasiat baik diminum ataupun disapu. Buat mereka yang arif dan berkeupayaan, mengusahakan ladang kelulut kini sudah tidak asing lagi. Tengku Azam Tengku Mat yang mesra disapa ayahku melihat potensi baharu dalam perusahaan ternakan kelulut. Penghijrahan kerjayanya daripada ternakan ikan sangkar kepada kelulut ternyata berbaloi. Saya kalau dikirakan baru cuba nak menjinakkan sebagai peternak kelulut. Saya tengok untuk jangka masa panjang, ada ruang dan peluang untuk kami teruskan. Bukan setakat saya, untuk keseluruhan komuniti yang ada di sini selaku bukan setakat sampingan tidak, boleh menjana pendapatan yang begitu lumayan. Mula berjinak-jinak dengan kelulut sejak Julai 2020, ayahku kini memiliki 15 koloni kelulut. Dengan hanya 2 jenis kelulut, Itama dan Terminata, pendapatan dari hasil madu yang diperolehi semakin lumayan. Jadi setakat ni hasil yang kita seduh lebih kurang dalam kadang-kadang sampai 3 kilo, 7-8 sarang sahaja dulu sebab yang selebihnya baru dan memandangkan keadaan tepat pun mana bulan ke bulan ada peningkatan positif. Ayahku antara ramai lagi di Setiu Terengganu yang menternak kelulut. Komuniti ini turut berharap agar perusahaan kelulut dapat menarik lebih ramai pelancong berkunjung ke sini. Untuk masa depan, untuk masa jangka panjang, memang aku menaruh harapan yang besar. Dan kita jadikan di sini tempat pengeluar madu keluluk. Jadi dengan tidak salah langsung, bila pengunjung datang ke Setiu Wetland, salah satu daripada tempat unik dan menarik, seolah-olahnya apa yang dia terfikir adalah madu keluluk. Dengan tidak salah langsung, berartinya apa yang diwawakan di Setiu adalah gedung untuk makanan. Jadikan satu daya tarikan. Selaku usahawan kelulut baharu, masih banyak yang perlu dipelajari ayahku. Melalui usaha sama antara Farman Niaga Berhad dan Universiti Malaysia Terengganu UMT, ayahku sering menerima lawatan dari penyelidik lebah dan kelulut Profesor Dr. Syamsul Bahari bagi tujuan pemantauan dan pembiakan lebah kelulut. Memanglah sebahagiannya kita mendapat ilmu dia yang mengajarnya kami daripada tak tahu sehingga kita tahu. Jadi sekarang ni dengan tidak salah langsung dialah selaku sepu ayahku untuk mengajar kelulut. Selain penghasilan madu, pembiakan juga merupakan antara aspek penting dalam mengusahakan ternakan kelulut. Banyak jenis akak ni. Dalam usaha kita untuk melestarikan industri kelulut Malaysia ni, jadi kita telah membuat beberapa inovasi. Salah satu inovasi seperti yang kita lihat di sini adalah penggunaan kotak hive. Kita tidak menggunakan lagi log kelulut, log pohon kayu kan. Jadi itu adalah salah satu usaha untuk kita mempromosikan kempen Zero Log. Jadi kita beralih daripada penggunaan log kepada penggunaan hive. Perkongsian tentang pendekatan baharu cara menternak dengan teknik inovasi hive bertujuan menjaga kelestarian pembiakan kelulut. Tunggu kejap, kadang-kadang dia keluar lagi ni. Dia malu. Memang daripada asalnya peternak akan mendapatkan koloni kelulut dalam bentuk log. Jadi daripada log itu kita jadikan induk. Induk untuk memindahkan kelulut tu kepada hive. Jadi itulah kali terakhir kita akan menggunakan log tersebut dan daripada hive itu kita akan kembangkan menjadi beberapa hive lagi. Biak Baka secara lestari berupaya membantu komuniti dalam produktiviti kelulut menghasilkan madu, sekaligus membantu penternak dalam memenuhi permintaan pelanggan yang semakin cakna akan khasiat madu kelulut. Yang baru.
Jika kita lihat keadaan senario pemasaran madu kelulut sekarang di Malaysia, kita lihat memang terdapat banyak permintaan bukan sahaja daripada pengguna-pengguna ataupun masyarakat umum tapi juga daripada pihak-pihak swasta. Jadi dengan program yang kita jalankan ini dengan juga minat yang meningkat daripada pengusaha ini, kita harapkan hasil yang dikeluarkan oleh program ini dapat memenuhi permintaan masyarakat dan juga pihak-pihak swasta. Perusahaan madu kelulut mudah diurus dan mencana pendapatan. Ia berupaya membuka ruang dan peluang kepada kalangan yang ingin meneroka bidang baharu. Ditubuhkan dengan kolaborasi antara UMT dengan Kerajaan Negeri Terengganu, Makmal Kualiti Madu Pantai Timur antara lain berupaya melakukan analisis terhadap komposisi madu. Ia bagi menjamin kualiti madu yang dihasilkan pengusaha dan peternak tempatan. Proses analisis madu yang dihantar peternak biasanya mengambil masa 2 hingga 3 hari. Apa yang kita lakukan di dalam makmal ini adalah kita menganalisa komposisi dalam madu yang dihantar untuk dikaji ketulinan tersebut. Komponen yang kita lihat melalui analisa yang kita lakukan adalah yang paling penting kandungan gula. Kandungan gula yang terdapat dalam madu, terutamanya sukros. Hasil analisis, kandungan dan jumlah komposisi nutrisi dalam madu dapat dikenal pasti. Kandungan gula dalam madu atau sukrosa boleh menjadi petunjuk akan keaslian madu. Biasanya madu tiruan ni, madu yang telah dicampur dengan benda-benda asing ni, high fructose syrup lah. Memang kandungan gulanya memang tinggi lah, beratus kali ganda. Itu antara penunjuk lah. Kalau sukros tinggi itu antara kebarangkalian yang mengatakan bahawa madu itu sama ada madu tidak matang, diambil daripada kantung yang tidak tutup, ataupun madu itu madu yang telah dicampur, madu tiruan. Selain kandungan gula, analisis yang dilakukan mesin High Performance Liquid Chromatography HPLC ini turut memperlihatkan beberapa komposisi lain dalam mengesahkan ketulinan madu. Komponen penting juga dalam madu kelulut yang kita tengok adalah HMF, hydroxymethylfurfural. Jadi HMF ni amat penting sekali sebab ia menjadi penunjuk kepada madu yang telah dicampur. Kita tengok juga enzim. Sebagai contoh, diastase. Dalam madu asli itu biasanya akan ada. Sebab enzim ni kita dapati daripada sumber yang diambil oleh kelulut. Contohnya, diastase itu tak ada. Jadi kita boleh membuat kesimpulan yang mengatakan bahawa madu yang kita analyse itu tidak asli ataupun dicampur. Semua madu yang dihantar, yang dibekalkan kepada pembeli, Farma Niaga sebagai contoh madu kelulut Arnia, akan melalui proses yang sama, iaitu bagi menjamin kualiti dan juga mutu yang dikeluarkan itu menepati piawaian yang ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Salah satu bahan yang bagus dan tinggi dalam gelam ni adalah bahan antioksida. Jadi apabila kelulut yang diternak ke sini pergi mengambil sumber di pokok gelam tu dan tukar nektar tu menjadi madu. Jadi kita memang buat kajian, memang kandungan antioksida dalam madu kelulut gelam itu tinggi. Ladang Ternakan Kelulut di Universiti Malaysia Terengganu, Kampus Bukit Kor, Marang, merupakan pusat kajian berkaitan kelulut dan hasil madu. Penjagaan dan pemantauan dapat dibuat secara kondusif oleh penyelidik lebah dan kelulut dari Fakulti Perikanan dan Sains Makanan. Terdapat lebih 70 koloni kelulut jenis damar atau kelulut kristal yang diselia Profesor Dr. Syamsul Bahari di sini. Kajian yang dijalankan adalah berkaitan biak baka termasuk hasil madu. Keunikan madu daripada ladang ternak yang kita ternak di sini adalah kerana kelulut yang dipelihara di sini, diternak sini, dia akan pergi kepada pokok-pokok gelam ni mengambil sumber. Sumber yang kita masukkan itu adalah sumber nektar dan juga sumber debunga ataupun polen. Sumber yang diambil itu akan dijadikan makanan simpanan mereka dalam bentuk roti lebah dan juga madu. Setiap bulan, madu yang terhasil akan dituai untuk dihantar ke makmal di UMT bagi tujuan analisis. Selain komposisi madu, kajian tentang kesesuaian penempatan dan persekitaran ladang ternakan kelulut turut dibuat.
kita akan buat analisa di makmal dan kita akan lihat apakah kandungan bioaktif compound, hasil-hasil kimia dalam madu kelulut itu yang terkandung di dalam persekitaran, sebagai contohnya di ladang ternak kelulut ni kita berada di persekitaran pokok-pokok gelam. Pokok gelam atau nama saintifiknya Melaleuca kejeput, tumbuh meliar di kawasan terbiar dan berpaya di semenanjung Malaysia, adalah projek usaha terbaru menghasilkan madu gelam antara Pharmaniaga dan UMT. Pokok gelam ni memang kita telah ketahui mempunyai salah satu bahan yang bagus dan tinggi dalam gelam ni adalah bahan antioksida. Jadi apabila kelulut yang diternak ke sini pergi mengambil sumber di pokok gelam tu dan tukar nektar tu menjadi madu. Jadi kita memang buat kajian, memang kandungan antioksida dalam madu kelulut gelam itu tinggi. Sila. Kajian yang dilakukan di sini turut berkait rapat dengan industri produk kelulut di Malaysia. Penubuhan ladang ini juga merupakan usaha antara UMT dengan syarikat farmaseutical Pharmaniaga. UMT dengan usaha Pharmaniaga Berhad, kita bekerjasama terutamanya dari segi menjalankan pendidikan untuk menyokong industri kelulut. Terutamanya sebagai contoh, Pharmaniaga terlibat secara usaha-sama dengan UMT ini membuat kajian bagi memastikan madu yang dihasilkan oleh ladang-ladang ternak yang terlibat dengan Pharmaniaga adalah madu yang dijamin kualitinya. Selaku induk dan rujukan kepada penternak kelulut tempatan, setiap hasil madu yang diperoleh akan dibawa ke makmal untuk proses analisis sebelum diserah kepada Pharmaniaga. Di puncak alam Selangor, produk Arnia, madu kelulut keluaran Pharmaniaga Naturals, dikilangkan. Sebelum dihantar ke kilang, madu yang diproses terlebih dahulu dikurangkan kandungan airnya melalui proses penyejatan. Proses penyediaan botol, pengisian dan pembungkusan berlaku di sini. Madu ni mengandungi banyak air, antara 30 hingga 40%. Kalau banyak air, banyak berlaku tindak balas mikrob dan juga gas yang terhasil akan menyebabkan madu itu masam. Proses penjajatan ini kita kawarkan kandungan air sehingga 22% dan ke bawah. Dan ini mengikut piawaian yang ditetapkan oleh standard madu kelulut iaitu MS2683 yang disediakan oleh Jabatan Standard Malaysia. Madu akan mudah rosak dan perlu disimpan di tempat sejuk sekiranya tidak melalui proses sejatan. Hasil sejatan air menjadikan madu kurang masam dan lebih likat serta mudah disimpan dan diedarkan kepada pengguna. Madu Arnia ni mengandungi kurang daripada 22% air dan ianya jauh lebih likat daripada madu biasa. Kita lihat ya. Dengan kandungan air yang kurang kita boleh mudah disimpan sama ada di suhu biasa ataupun dalam peti ais yang lebih likat, rasa lebih sedap dan kualitinya lebih tahan. Setiap madu yang diproses diambil daripada penternak yang mengikut garis panduan yang ditetapkan Jabatan Pertanian Malaysia. Selain madu yang baru dituai, analisis juga dilakukan terhadap setiap produk yang terhasil bagi menjaga kualiti dan ketulinan madu. Kita juga ada quality control di setiap proses untuk memastikan ia memenuhi piawaian yang kita tetapkan. Dan akhir sekali sebelum kita pasarkan, kita juga menghantar madu ini ke makmal independen seperti Unipack di UKM untuk membuat uji kaji dan memastikan ia mematuhi piawaian yang telah kita tetapkan. Sebanyak 1,500 botol madu boleh dihasilkan pada satu-satu masa bergantung kepada permintaan pasaran. Madu yang siap diproses dihantar ke gudang Pharmaniaga di Bukit Raja, Selangor untuk tujuan pengedaran dan pemasaran. Sejak penubuhan, syarikat farmaseutical Pharmaniaga sudah menghasilkan pelbagai jenis produk berkaitan makanan dan kesihatan. Di sini pelbagai ubatan dan makanan tambahan telah diperkenalkan bertujuan meningkatkan kesihatan dan madu kelulut Arnia menjadi taruhan terbaru yang bakal membawa dimensi berbeza dalam pengambilan suplemen makanan. Bagi penggemar madu, makanan super ini didatangkan dengan 2 variasi dan pilihan rasa yang pelbagai. Meskipun begitu, khasiat yang terkandung tetap konsisten.
Kalau kita nak rasa yang konsisten, tentulah akasia akan memberi kita rasa yang konsisten sepanjang masa, tetapi yang multiflora ni dia dihasilkan daripada nektar pokok yang pelbagai. Jadi di mana sahaja kita ada ladang madu kelulut itu, di situlah kita dapat hasilnya. Selain antioksidan, madu kelulut ini juga kaya dengan gula trihalulose yang bermanfaat bagi penghidap diabetes. Arnia ni mengandungi gula trihalulose yang rendah glycemic index. Jadi pada mereka yang perlu kawal paras gula tidak ada masalah untuk menggunakan arnia. Apabila kita mengambil madu arnia, gula yang masuk ke dalam darah kita itu tidak meningkatkan paras gula. Kepada yang kurang menggemari madu, tidak salah untuk mencuba demi manfaat kesihatan dan buat peminat ia suatu kelebihan. Ini kerana ia dihasilkan dari ladang terpilih yang diusaha rapi tanpa sebarang campuran dan ketulinannya tidak perlu diragui. Arnia ni adalah superfood, makanan yang mempunyai kandungan khasiat yang lengkap untuk rakyat Malaysia. Jadi kita harap ia mendapat sambutan dan digunakan oleh rakyat Malaysia sepanjang masa. Madu kelulut merupakan anugerah dari alam yang tidak diragui khasiat dan manfaatnya. Bukan hanya untuk kalangan yang ingin mengawal penyakit, bahkan untuk mereka yang ingin meningkatkan tahap kesihatan tubuh badan. Menternak madu kelulut pula bukan suatu perusahaan yang sukar. Selain menuai hasil berkhasiat, usaha ini juga mampu menjana pendapatan yang lumayan.